salam sejahtera. 2 tahun lalu, kisah adik Ainul Madiha pengidap kanser germ sel tumor tular di media sosial. Keprihatinan rakyat Malaysia terbukti apabila mereka menggunakan kuasa viral hingga tercetusnya gelombang Ainul Madiha dalam usaha membantu bayi malang itu. Bukan orang kita saja, kisah adik Ainul ini turut mendapat perhatian dari negara jiran Indonesia, Singapura dan Brunei. Dan kini selepas 2 tahun berlalu, pasti ramai yang ingin tahu bagaimana keadaan adik Ainul sekarang. Bersama saya di studio adalah ibu bapa adik Ainul, Encik Ahmad Saifuddin Ahmad Razak dan Puan Nurul Irwani Zaidi. Selamat datang ke Sofasina. Kita recap sikit bagaimana tercetusnya gelombang adik Ainul Madiha ni. Adik Ainul dilahirkan ketika usia kandungan ibunya, Puan Nurul Irwani, 7 bulan. Dan bayinya lahir dalam keadaan sudah diserang kanser germ tumor. Bayi itu kemudiannya menerima rawatan di Hospital Melaka dan telah stabil lalu dipindahkan ke Hospital Kuala Lumpur untuk menjalani pembedahan membuang ketumbuhan di mulutnya ketika berusia 10 hari. Okey, Puan Nurul, jadi selepas menerima rawatan di HKL, doktor ada memberitahu bahawa keputusan CT scan mendapati ada sel kanser baru yang merebak ke otak pada adik Ainul ni. Ketika itu bagaimana perasaan Puan Nurul? Waktu tu bila je dapat tahu yang apa yang doktor bagi tahu kepada saya terus beritahu suami, sebab waktu tu suami pun ada kat sebelah. Doktor pun bagi maklumat yang macam tu, saya terus mula-mula macam terkejut. Sebab tengok Ainul macam dah sihat waktu tu. Dah sihat, lepas tu doktor kata tiba-tiba macam tu, kita terkejut. Mula macam tak tahu nak cakap apa. Speechless, terdiam, terkejut. Lepas tu terus cakap dengan doktor, tak apa, kita orang nak apa yang terbaik untuk Ainul, doktor teruskan je rawatan untuk Ainul. Okay. Cik Ahmad, dan saya difahamkan bekalan ubat pada ketika itu mencecah hampir 1,500 dan kos kelengkapan menukar tiub pada leher adik Ainul pun mencecah ribuan ringgit. So ketika itu kritikal. Ya, betul. Okey, apa yang Cik Ahmad lakukan masa tu? Okey, waktu sebelum Ainul ni viral, memang saya ada usahakan, sebenarnya baru buka perniagaan, kedai mini market lah di Melaka. So waktu saya tahu tu, memang waktu tu perniagaan baru nak mula. Biasalah startup kan, dengan waktu tu kita belum ada lagi keuntungan yang cukup. Jadi waktu tu saya ambil pendekatan untuk kita baru waktu tu baru rasa nak launching untuk produk popcorn. Jadi popcorn tu jenama Ainul lah. Jadi jenama Ainul ni memang sebelum dia viral lagi, kita memang dah plan dan memang dah ada packaging stiker lah, stiker berbentuk kat situ ada nama Ainul lah, Ainul Popcorn. Jadi waktu tu kita baru nak usaha untuk buat, baru nak jual, dan tiba-tiba terus viral satu Malaysia. Waktu tu maksudnya rezeki yang kita orang tak pernah sangka. Memang kalau asalnya kalau tak viral pun waktu tu kalau orang tak kenal Ainul, memang maksudnya popcorn tu memang kita orang akan usahakan lah. Tapi since bila dah viral dan banyak dana-dana orang bagi kan, jadi untuk bisnes popcorn tu kita orang hold dulu. Tapi main waktu tu punca pendapatan utama saya adalah kedai mini market saya yang baru nak buka tu lah. So reaksi daripada Puan Nurul masa tu bila keluarga mendapat tahu baby tak sihat, baby dalam keadaan sakit macam itu, penerimaan keluarga ataupun support daripada keluarga Puan Nurul macam mana? Alhamdulillah, semua memang bagi sokongan yang tak berhenti-hentilah untuk kami sekeluarga, dan juga bagi kata-kata semangat untuk kami untuk teruskan rawatan untuk Ainul lah. Maksudnya jangan putus asa, sentiasa berdoa, minta pada Allah supaya Ainul cepat sihat. Lepas tu ibu bapa pun memang selalu sangat sokong kami. Apa-apa yang kami buat memang dia orang sokong 100% lah. Alhamdulillah. Kisah adik Ainul ni kan, dia dah jadi satu gelombang tau. Sampai yang rakyat Malaysia, bukan saja di Malaysia, di Indonesia, di Brunei, negara jiran kita sendiri, Singapura, mengulurkan bantuan, give you full support kan.
Lepas tu ada dua insan yang sanggup, ada yang jual motosikal, ada yang mengumpul semua keuntungan perniagaan semata-mata untuk rawatan adik Ainul. So Cik Ahmad sendiri macam mana Cik Ahmad menggunakan kuasa viral ketika ingin mengumpul dana tu, dan bagaimana Cik Ahmad menggunakan kuasa viral untuk terus menerima bantuan-bantuan ni Okey. melalui platform apa? Jadi sebelum saya nak cerita ke arah tu, saya nak cerita dulu macam mana tercetusnya viral itulah supaya orang ramai tahu kan. Jadi untuk permulaannya, ceritanya memang waktu viral tu Ainul dah 8 bulan. So sepanjang tempoh 8 bulan yang sebelum tu memang saya pernah share cerita Ainul dekat Facebook, tapi khas untuk rakan-rakan saya lah, saya tak pernah post kepada public. Sebab niat saya waktu tu memang saya tak nak cerita pada sesiapa. Sebab waktu tu saya anggap yang saya dah bekerja, saya boleh cari duit sendiri. So waktu tu lah, sebab kami pun terima rawatan dekat hospital kerajaan. Jadi saya rasa pembelanjaan tu pun tak adalah terlalu tinggi, betul. Jadi waktu tu memang saya tak ada niat nak viral, dan yang viralkan kisah Ainul pun bukan berpunca daripada Facebook saya ataupun diri saya sendiri, bukan. Punca dia adalah daripada kakak sepupu saya sendiri. Sebab 8 bulan tu memang kami suami isteri dengan Ainul memang duduk je di rumah sebab kami ulang-alik dari Melaka ke HKL untuk rawatan kemoterapi. Jadi untuk kos tu yang saya ulang-alik daripada Melaka ke KL itulah yang ada perbelanjaan yang sikit lah, lebih sikit kalau berbanding kita hanya terima dekat Melaka saja. Jadi okey, yang cerita pasal viral ni mungkin sebab ramai tak tahu, ada orang fikir saya sendiri yang viralkan untuk minta dana ke apa. Tak, itu bukan, memang sebelumnya memang bukan saya sendiri yang buat post untuk minta dana, tak pernah. Tapi sebabkan kakak sepupu saya ni dia kesian sebab diorang memang dah lama tak pernah tengok Ainul. Sebab kemoterapi ni memang Ainul dia tak boleh jumpa orang sebab waktu tu antibody dia sangat lemah dan memang dia mudah kena infection. Jadi doktor nasihatkan untuk Ainul ni kita jangan bawa jumpa sesiapa lah untuk elak daripada kena infection. So punca viral tu adalah kakak sepupu saya, dia share sendiri dan dia WhatsApp saya personal lah, dia cakap boleh tak dia nak share dekat Facebook dia. Jadi waktu tu saya memang tak kasi sebab saya cakap tak nak nantikan tersebar kan, sebab saya rasa anak saya ni mungkin saya boleh uruskan tanpa Masih boleh menampung. Ya, masih boleh menampung sebab saya pun waktu tu alhamdulillah adalah rezeki yang cukup, walaupun kalau ikutkan sempit juga, tapi saya yakin dengan rezeki Allah kan. So waktu tu memang tiba-tiba je dia share dekat Facebook dia dan kawan-kawan dia lah start PM dia pula minta nombor akaun, padahal memang saya tak pernah minta duit pun ataupun dana daripada sesiapa. Tapi bila kakak sepupu saya ni dia post dekat Facebook dia pula dan kawan-kawan dia pula paksa minta. Sebab pada waktu tu Ainul sebenarnya dah cycle yang kedua kemo dan keadaan dia waktu tu memang kalau kita tengok performance dia memang drop lah. Memang saya cakap kalau waktu tu orang nak bagi duit pun memang bukanlah tak ada rawatan, tapi dah nak hampir kepada penghujungnya. Contoh macam mungkin kalau kemo tu tak berjaya, maksudnya dah tak ada rawatan lah untuk Ainul. Jadi saya kira waktu tu kalau orang bagi duit pun saya nak buat apa dengan duit tu, betul. Sebab waktu tu tak ada lagi bunyi-bunyi atau ura-ura saya nak ke London. Belum lagi, waktu tu London belum keluar lagi. Sehinggalah satu hari tu Dr. Amalina sendirilah bila dia dapat berita pasal Ainul, dan dia sendiri yang di IG DM isteri saya bertanya pasal Ainul lah, khabar Ainul, apa cerita Ainul dekat sini kan. Saya pun masa saya jumpa Dr. Amalina pun Dr. Amalina cerita yang sebelum ni dia pernah juga nak jumpa kes contoh daripada Malaysia kan yang nak minta bantuan, tapi waktu tu Dr. Amalina rasa dekat Malaysia mungkin kes tu boleh dirawat. Tapi bila dia tengok sendiri keadaan Ainul, terus dia macam tergerak hati. Ini Dr. Amalina sendiri beritahu, dia tergerak hati nak bertanya apa sebenarnya jalan cerita Ainul ni. So daripada situlah kami berkomunikasi dengan Dr. Amalina dari London. Kami berceritalah dengan dia kenapa dan mengapalah. Dan sehinggalah dia tawarkan kepada kami, nak tak kalau bawa ke London. Jadi pada waktu tu, sebelum tu lagi memang dah ada orang, waktu tu memang dah viral. Sebab Ainul ni kalau perasan ada 2 kali viral. Fenomena ada 2 kali. First, fenomena yang kakak sepupu saya yang share dekat Facebook tu. Yang kedua adalah daripada Dr. Amalina sendiri. Bila kami dah confirm akan ke London, dan Dr. Amalina terus cakap post dekat IG dia, kata kalau sesiapa yang nak bantu Ainul untuk ke London, bolehlah beri sumbangan apa semula. Jadi waktu itulah bila asalnya memang kalau tak viral, memang saya sendiri
usaha dengan bisnes saya ataupun Popcorn Ainul waktu tu untuk rawat Ainul. Tapi itulah kuasa Tuhan yang kami sendiri pun tak pernah jangka. Tiba-tiba sekelip matanya saya rasa macam baru bangun tidur tiba-tiba terang dunia ni. Terang ni maksudnya sana sini orang bertanya pasal Ainul kan. Lepas tu dengan orang bagi sumbangan, orang nak jumpa, nak bagi duit, nak jumpa Ainul, nak bagi duit. Jadi benda tu yang memang kami rasa rezeki yang tak dijangka. Dan saya seumur hidup saya tak pernah rasa macam tiba-tiba orang satu dunia pandang kita, tertumpu dekat kita, tertumpu pada Ainul. Saya rasa macam kenapa tiba-tiba Malaysia pandang dekat kita pula, dekat kami pula kan. Sebelumnya 8 bulan memang kami bukan sesiapa. Maksudnya orang biasa, macam juga ibu bapa lain yang ada anak sakit, macam itu jugalah kami. Dan kami tak pernah sangka pun yang rupa-rupanya Tuhan nak bagi rezeki, lalu rezeki bawa ke London. Itulah ceritanya. So jadi itu kisah pengorbanan kedua ibu bapa Ainul itu betapa hebatnya kuasa, boleh saya katakan sebagai anak syurga ketika itu rezeki yang tak disangka. Kerajaan Melaka, kerajaan negeri Melaka pun ada mengulurkan bantuan pada badan korporat dan NGO. Okey, masa dalam keadaan Ainul berada di London, perjalanan Puan Nurul dan Encik Ahmad ke London, hati seorang ibu melihat anak dalam keadaan macam tu, apa yang doa ketika itu? Berdebar ke, sebab difahamkan keadaan Ainul 50-50, berjaya atau tidak, pergi mungkin tidak kembali ataupun pergi kembali dan ceria. So mungkin sepanjang rawatan tu, apa doa titip Puan Ainul pada dalam keadaan di ward ketika di London? Doa waktu tu memang daripada Ainul lahir memang kita dah reda. Maksudnya tengok keadaan Ainul daripada lahir sampailah dia ke London tu memang kami berdua memang dah reda lah apa yang akan terjadi. Tapi bila kuasa Allah tu yang kita dapat, maksudnya bila Allah kata bila kita minta terus ke Allah, Allah akan bantu kita. Bila kita minta, Allah akan bantu. Lepas tu, waktu tu memang cakap dengan suami, Ainul ni bila tengok dia sihat, kita jangan tengok dia sakit. Bila kita dah dapat peluang dan ruang daripada Allah untuk teruskan lagi Ainul punya rawatan, maksudnya kita tak boleh nak berhenti kat sini je. Kita mesti kena teruskan. So bila dah dapat peluang, bila ada insan yang baik hati tolong kami untuk dapatkan rawatan Ainul, untuk rawatan mencecah 1 juta, 1 juta. Tak disangka-sangka kan, tak kenal pun siapa Dr. Emelina tu. Kita hanya kenal dia sebagai doktor dari Malaysia dan best student, tapi dia boleh mengikuti cerita adik Ainul sampai terpanggil untuk membantu. Yalah, kami memang tak pernah masa jumpa Dr. Malina waktu kita tiba di London pun memang tak pernah sangka. Sebelum ni hanya tengok dekat TV je betul sebagai best student, tapi bila sampai di London, dialah orang yang menyambut kami. Jadi kita rasa memang tak sangkalah dapat jumpa dia dekat sana, dan dia Dr. Malina lah perantara antara kami dengan hospital tersebut, hospital kanak-kanak itulah. Jadi saya sambung untuk part mak ni mungkin dia tak dapat ni kan. Jadi apa doa masa tu dalam keadaan macam tu? Apa yang you all sering baca? Apa yang terlintas? Sebelum Ainul viral lagi pun, memang saya pun ada satu gambar gambar itulah yang viral. Memang waktu tu kami suami isteri dalam hati, jauh dalam sudut hati, memang kami dah cakap dengan Tuhan. Cakap dengan dia, kami dah angkat tangan. Maksudnya waktu tu untuk rawatan Ainul dah hampir orang kata penghujung lah. Dan saya cakap dengan Tuhan, kalau anak ni memang dia dah tak larat, ambillah dia. Maksudnya daripada biarkan Ainul, waktu tu Ainul memang dah terlantar. Bayangkan dengan berat dia baru 2 kilo, dia kurus, pipi dia cengkung, dan nampaklah dia punya, dah nampak tulang dah. Sebelum waktu dia lahir tu, walaupun berat dia 1.3, tapi kita nampak lagi isi-isi dia kat badan. Tapi lepas dia sakit dah panjang tu kan, 5 bulan dia menghidapi tumor kat mulut dia tu, memang kita nampak performance body dia pun dah start drop, dan body dia pun dah susut. Memang kami nampak yang anak kami ni
Tapi kami sangat yakin yang dalaman dia ni dia sangat-sangat yang kanak-kanak yang sangat kuat semangat dan jiwa dia tu sangat-sangat kuat. Walaupun kita tengok dia hanya terbaring, tapi saya tahu yang Ainul ni bila, sebab saya selalu cakap dengan dia, maksud hati ke hatilah cakap dengan Ainul, balik tahu Ainul kuat. Sebab dia, bayangkan, dia lahir-lahir pun usia dia 10 hari dia dah buat major operation, operate yang ketumbuhan kali pertama. Dan dia lepas benda tu. Waktu tu berat dia 1.3 kilo, 1.4 kilo. Bayangkan kecil tangan macam ni dia dah buat operation yang besar. Maksudnya kalau untuk usia Ainul yang waktu tu, kita rasa memang operation tu pun kalau dia tak kuat, rasanya dia dah boleh pergilah waktu tu. Tapi dia dapat bertahan sepanjang tempoh 5 ke 6 bulan sebelum viral itulah. Jadi bila dapat offer daripada Dr. Malina nak bawa kami ke London untuk tengok jika dekat sana ada peluang dan ruang untuk rawat Ainul. Jadi kami rasa kami dah mencuba usaha selama tempoh 8 bulan. Jadi kalau ada peluang macam tu, walaupun nak pergi sana sendiri pun, naik flight pun dah ada risiko. Memang maksudnya kalau kami waktu tu jumpa dengan airline pun, airline cakap kalau dia waktu tu memang kita bayangkan Ainul dah kosong, dia dah flat. Jadi budak kecil waktu tu dalam lingkungan 2 kilo naik flight dengan bawa tumor yang besar memenuhi mulut dia, naik flight jauh jarak daripada Malaysia ke UK tu 13 jam perjalanan menaiki kapal terbang. Bayangkan pada waktu tu pun kami cakap dengan Ainul, dalam hati cakap dengan dia, kalau betul lah ada rawatan di sana, Ainul pasti akan sampai. Jadi doa kami, apa pun yang berlaku, tak kisah atas flight ke ataupun bila tiba sampai ke, memang kami doa pada Tuhan, kami dah reda. Maksudnya kalau kat sana ada rawatannya, kami akan bawa Ainul pergi sana, tak kisahlah apa pun risiko yang berlaku di sekeliling Ainul waktu tu. Selagi dia bernyawa, sebab doa kami waktu tu, selagi dia bernyawa, kami yakin selagi tu ada rawatan untuk dia. Hanya mati je yang memisahkan antara rawatan dengan nyawa. Jadi waktu tu kami memang kuatkan semangat. Kami cakap dengan Ainul, Ainul, kita nak pergi London ni, mana tahu dekat sana ada rawatan yang sesuai untuk Ainul. Jadi memang sepanjang tempoh kami di atas flight tu pun, Ainul sangat-sangat baik. Dia tidur, dia tak bergerak langsung dan dia tak buka mata, dia tidurlah sepanjang tempoh 13 jam tu sampai ke sana. Jadi waktu tu doa kami satu je, kami terus usaha selagi nyawa dia ada dekat dalam diri Ainul, maksudnya waktu tu Ainul masih lagi bernafas, kami teruskan. Walaupun kami tahu nak pergi ke sana tu pun satu risiko yang besar juga. Silap atas flight pun, yelah dengan dia paru-paru dia baru lepas kemo naik atas flight. Memang kalau tanya doktor yang apa ni, bawa Ainul tu pun, doktor tu pun sendiri bagi tahu berkemungkinan kalau dia tak kuat atas flight dia dah boleh pergi dah. Sebab dengan keadaan dia waktu tu kosong, dia tak ada tenaga apa-apa. Jadi dekat atas kan pressure kan. Kalau macam kita yang orang tua ni pun, kalau kita naik atas flight, bacaan oksigen kita pun akan turun 2 ataupun 3 bacaan lah. Bayangkan Ainul yang waktu tu, dengan waktu tu Ainul belum pakai oksigen lagi. Dengan paru-paru dia, dengan buah pinggang dia, memang senang cerita kronik. Tapi bayangkan kuasa Allah, dia boleh naik atas flight, dia boleh terbang pergi ke London 13 jam tanpa ada apa-apa satu masalah pun. Dia diam, dia okey. Cuma bila sampai itulah barulah timbul ada beberapa masalah kemudian tu. Okey, selepas 5 jam kan menjalani pembedahan. Betul lah. Bila doktor cakap pembedahan itu adalah berjaya, apa perkara pertama sekali yang Cik Ahmad lakukan? Apa perasaan masa tu? Oh, saya memang waktu tu kami tunggu di luar Dewan Bedah dengan beberapa kakak kami lah dekat London yang teman kami sepanjang kat sana kan. 3 orang doktor yang teman kami kat situ. Bila je, sebab kalau ikutkan prosedur tu mungkin makan masa 8 ataupun 10 jam. Jadi kami tertunggu juga dekat luar tempat ruang menunggu tu, sama ada apa yang berlaku dekat dalam kan. Jadi waktu tu kami kira selagi tak ada apa-apa update, maksudnya berita baik. Maksudnya kalau awal tahu, mungkin berita yang tak baik lah. Contoh dia jangka 8 jam siap. Jadi waktu tu kami tunggu untuk 8 jam. Jadi bila tak sampai 8 jam, 5 jam je Dr. Malina dah WhatsApp dalam grup kami lah. Dia cakap Ainul dah berjaya dibedah. Jadi waktu tu benda pertama sekali, ialah biasa sebagai Muslim, memang saya sujud syukur. Saya memang, waktu tu saya nak menangis pun saya dah, air mata dah kering habis lama dah. Memang saya pergi London tu pun saya dah tak ada air mata dah. Sebab waktu tu saya kena kuatkan hati saya, isteri saya pun kena kuatkan hati dia. Memang kami bukan tak nangis,
Tapi sebab kami kena kuat untuk Ainul. Kalau kami depan dia pun kami lemah, automatik anak pun akan rasa energi itu. Jadi kami dengan saya dengan wife saya memang waktu tu bila tahu je berita daripada Dr. Amalina dekat dalam yang Ainul dah selamat di bedah, syukur alhamdulillah, memang kami banyakkan syukur terhadap Allah, sebab Allah lah punya kuasa kan. Kita makhluk tak ada kuasa. Jadi waktu tu saya terus peluk wife. Memang saya rasa macam nak cakap, memang Satu keajaiban. ya betul, memang yang kami tak pernah jangka dia boleh sampai tahap tu kan. Dia boleh survive sampai tahap tu. Memang sebab sebelum dia operate tu pun, waktu sampai London pun Ainul dah dapat jangkitan lain dah. Itu pun dah cerita lain. Maksudnya kalau tengok sejarah Ainul ni daripada dia lahir sampailah tempoh pembedahan tu, Ainul dah terlalu banyak melalui prosedur-prosedur yang besar untuk kanak-kanak seperti Ainul ni. Memang bukan operation kecil-kecil, memang operation yang besar-besar. Jadi sebab itulah kalau kat sana nurse tu panggil Ainul miracle baby, sebab nurse kat sana tahu dah cerita pasal Ainul ni, dan diorang pun terharu, teruja bila tengok Ainul. Sebab sebelum operate tu kami sebulan dah dekat situ. Dah kenal lah dengan nurse-nurse dekat situ. Jadi dengan ada komplikasi sebelum operate tu memang dah ada komplikasi lain. So jadi kan macam sekarang ni kita nampak Ainul dah recover sikit semua kan. So rutin harian dia macam mana Puan Nurul? Rutin harian dia selalu, kalau mandikan memang saya mandikan setiap pagi dan petang. Dia sama je macam budak-budak yang lain, budak-budak normal. Bila mandi je pagi memang dia bangun, selalu bangun lambat jugalah. Ikut dia, kalau tidur lambat bangun lambat, kalau tidur awal bangun awal. Lepas tu pagi saya akan siapkan dia punya susu. Dia still dia masih menggunakan pack tube lagi di perut. So akan sediakan susu untuk sarapan dia, bagi susu ikut pack tube. Tengah hari akan bagi makan tengah hari, blended diet. Dan malam pun sama, blended diet juga. Macam tu rutin dia pun. Main pun sama juga, setiap hari memang daripada pagi sampai ke malam memang akan main, kemas rumah. Sama je macam budak-budak normal sekarang ni. Maksudnya kalau kita tengok dari sudut emosi Ainul pun macam sebelum ni kan, mungkin dia dah terlantar lama, sakit lama. Bila dia dah semakin pulih ni, dah nampak emosi dia sebagai kanak-kanak. Kalau dia sedih, dia akan menangis. Kalau dia nak barang, dia tak dapat barang, dia akan mengamuk macam kanak-kanak normal yang biasa. Dan itulah apa yang kami harapkan 2 tahun yang lepas waktu lahirnya Ainul, waktu kami ke London. Dan kami pun tak pernah sangka yang kami dah sampai tahap macam ni. Maksudnya Ainul dah 3 tahun pun sekarang, dah besar dah. Ujian yang kami kalau sekarang boleh fikir pun kami tak sangka yang kami dah pernah diuji sebelum ni. Dan diuji sekuat itulah. Tuhan uji kami. Jadi bila kami tengok Ainul sekarang ni, memang rasanya memang terlalu sayanglah dengan Ainul. Dengan apa yang Ainul juga, maksudnya kehadiran Ainul dalam diri saya dan isteri, kehadiran dia memang memberi beribu pengalaman. Jadi jika diberi kesempatan Cik Ahmad dan Puan Nurul, mungkin ada ucapan ataupun kata-kata khas untuk Dr. Amalina yang... Okey. Untuk Dr. Amalina memang hanya Tuhan sahaja yang mampu membalas segala pengorbanan Dr. Amalina bantu Ainul, dan dia memang betul-betul struggle bantu Ainul sehinggalah habis operation tu Dr. Amalina. Dan selain daripada Dr. Amalina pun ada juga doktor-doktor lain yang membantu, doktor-doktor yang mengiring Ainul daripada Avisina, Dr. Jasim, Dr. Guna, dan juga doktor-doktor yang dekat UK lah yang tunggu kami. Jadi memang kalau perantara tu daripada awal sehingga akhir, memang Dr. Amalina lah orang pertama sekali yang bantu Ainul untuk dapatkan rawatan dekat sana. Jadi memang saya nak ucapkan jutaan terima kasih pada Dr. Amalina. Dialah saya rasa Allah kirim Dr. Amalina lah kepada hidup kami terhadap diri Ainul untuk proses rawatan Ainul tu. Okey, sebagai ibu bapa untuk adik Ainul ni, apa harapan Encik Ahmad dan Puan Nurul bila dia dah besar nanti? Baiklah. Harapan saya dan isteri untuk Ainul ni, kami memang tak kejar, bukan tak kejar tu maksudnya kami akan follow perkembangan Ainul, biarpun walaupun kami nampak perkembangan dia agak sedikit terlewat berbanding kalau ikutkan umur Ainul dengan kanak-kanak lain. Kalau mungkin yang dah 3 tahun tu kita dah nampak dah boleh bercakap,
dan dah boleh berlari, bermain ikut mulut. Tapi untuk Ainul ni, kami rasa dia seorang kanak-kanak yang sangat special, dan dengan apa yang dia dah lalui sebelum ni, jadi kami kira fair lah untuk kami, walaupun kita tengok ada orang tanya Ainul dah boleh bercakap ke belum. Jadi kami akan cakap Ainul belum boleh bercakap. Jadi waktu tu kalau orang tanya, kami tak rasa apa-apa pun, sebab kami kira walaupun ambil masa sikit untuk Ainul mungkin boleh bercakap, makan ikut mulut, tak apa. Saya cakap dengan Ainul, biar lambat tapi Ainul akan dapat benda tu. Sebab saya tahu ya Ainul ni sampai satu masa nanti dia akan boleh bercakap, dia akan boleh makan ikut mulut, dia boleh pergi sekolah. InsyaAllah benda tu kalau terus berdoa, insyaAllah benda tu pasti akan berlaku. Allah akan izinkan berlaku. Dan alhamdulillah lah waktu tu, sebab kami memang tak ada letak harapan kami satu saja, biarlah Ainul sihat. Itu saja, supaya maksudnya biarlah Ainul ni sihat, dan ketumbuhan yang pernah datang dalam diri dia tu jangan datang lagi dah. Itu je harapan kami. At least Ainul sihat, dia boleh main, dia boleh ketawa, walaupun dia masih makan ikut perut pun, ataupun dia masih belum keluar suara. Saya personally, saya cakap, saya tak kisah. Saya cakap, kakak tak apa, kakak take time. Kakak nak belajar benda ni semua take time. Sebab saya tahu hidup ni bukan satu perlumbaan. Jadi untuk Ainul ni, apa pun yang dia nak buat, saya sokong. Nanti bila dia dah besar nanti pun, memang macam saya pernah update dekat Facebook saya kan, saya gambaran lah, saya bercakap dengan Ainul yang bila Ainul dah besar nanti, mana tahu Ainul jadi orang yang berjaya, Ainul jangan lupa orang-orang yang pernah bantu Ainul waktu Ainul kecil. Jadi kalau waktu tu Ainul mungkin, kalau tanya saya berharap agar Ainul bila besar nanti dia boleh jadi doktor semula kan, supaya dia boleh bantu balik orang lain. Waktu tu mungkin dia boleh jadi doktor kanak-kanak ke. Itu adalah impian saya. Tapi saya tak pernah cakap dengan dia wajib jadi doktor, tak. Sebab saya tak nak tetapkan apa pun yang nak jadi. Yang penting dia anak yang soleha, dia buat benda baik, dan saya sokong. Saya tak kisah waktu dia dah besar. Tapi kalau waktu tu mungkin rezeki dia sebagai doktor, jadi saya berharaplah Ainul boleh bantu balik, curahkan balik apa yang orang dah pernah bagi ke Ainul, dan dia bantu baliklah orang yang memerlukan. Itu adalah harapan saya. Mungkin ada kata-kata akhir untuk seluruh rakyat Malaysia yang pernah mendoakan Ainul? Untuk rakyat Malaysia, saya terus terang saya cakap, saya memang terhutang budi, saya dan isteri dan termasuk keluarga saya terhutang budi dengan seluruh rakyat Malaysia. Bukan di Malaysia sahaja, termasuk di Brunei, Singapura, dan ada juga hari tu waktu viral tu ada juga yang daripada mana? Jauh kan, daripada Dubai pun ada yang call kami bertanya perkara Ainul. Saya nak ucap jutaan terima kasih, dan saya doakan untuk insan-insan yang mulia, yang baik hati ni, semoga urusan mereka dipermudahkan dan diberikan ganjaran syurga. Walaupun mungkin sebelum ni mereka banyak membantu Ainul, kalaulah ganjaran tu tak dapat di dunia, saya doakan di akhirat nanti pasti. Sebab Tuhan ni mencatat segala kebaikan yang apa yang insan-insan ni pernah buat untuk Ainul. Saya pasti dan saya doakan, kalau tidak di dunia, insya-Allah ganjaran tu nanti tuan-tuan dan puan-puan akan dapat di akhirat. Jadi saya dan isteri ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang pernah membantu Ainul dan terus mendoakan Ainul. Semoga Allah merahmati kalian, insya-Allah. Cakap apa? Kamu cakap apa? Apa tu? Ainul cakap terima kasih Ainul cakap terima kasih. Okay, jadi itu saja episod Sofa Sina pada kali ini, dan teruskan cakna dengan mereka di sekeliling kita agar kita saling bantu-membantu. Oleh itu, saya Liza Asar, jangan lupa ikuti perkembangan Sina Harian dari semasa ke semasa di semua platform kami di Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube. Assalamualaikum.